Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aslimati Rumansyah, nombor matrik 289162. Okey, untuk bahagian saya akan membentangkan tentang pakaian yang bersesuaian bagi kaum wanita dalam majlis rasmi. Okey, dalam pembentangan saya terdapat isi kandungan yang pertama, pengenalan, etika pemakaian wanita Islam, etika pemakaian wanita bukan Islam, dan seterusnya. Saya akan berkesimpulan lah. Okey, yang pertama kita akan pergi dulu, iaitu pengenalan. Pengenalan biasanya kita akan menceritakan secara umum tentang apa itu majlis rasmi. Okey, kat sini yang saya boleh simpulkan, majlis rasmi adalah suatu majlis formal. Majlis formal yang mengandungi tata cara tertentu dan protokol yang ditetapkan. Okey, di sini terdapat majlis rasmi formal dan majlis tidak rasmi tetapi formal. Okey, apa yang membezakan majlis rasmi formal ni? Sebagai contoh saya akan bagi seperti majlis convocation. Ianya majlis rasmi yang penuh dengan adat, yang penuhnya ada peraturan-peraturan yang perlu kita ikuti, ataupun perhimpunan pagi, ataupun pameran kerjaya dan sebagainya. Okey, yang kedua, bagi majlis tidak rasmi tetapi formal, sebagai contoh saya akan bagi dalam majlis pelancaran, majlis perasmian ataupun majlis perkahwinan. Dalam majlis-majlis ni ianya dianjurkan oleh pihak-pihak tertentu, pihak swasta, yang di mana Yang pertama ialah pengenalan. Cara pemakaian elok dan kemas menunjukkan seseorang individu peka dengan konsep serta nilai moral yang diterapkan ketika menghadiri mana-mana majlis rasmi. Pakaian adalah salah satu perkara paling utama bagi manusia dalam kehidupan seharian. Aspek kebersihan dan pakaian adalah penting dalam menentukan imej selain berperanan dalam menentukan kepribadian seseorang individu. Majlis rasmi adalah sepenuhnya ditanggung oleh pihak kerajaan dan terdiri daripada beberapa aspek, iaitu seperti majlis penuh istiadat, majlis formal dan majlis rasmi tidak formal. Untuk etika pemakaian yang dibenarkan, yang pertama, kepala. Rambut harus sentiasa kelihatan kemas, disikat rapi dan tidak menimbulkan imej yang tidak formal seperti menggayakan rambut terpacak. Majlis rasmi seperti istiadat pertabalan, long suit harus disertakan dengan menggunakan songkok terutamanya bagi pegawai yang menghadiri majlis tersebut. Aspek kebersihan ditekankan di bahagian kepala dan muka. Contohnya, lelaki yang memiliki misai dan janggut haruslah kelihatan kemas dan tidak melebihi paras leher ataupun butang baju. Yang kedua, badan. Etika pemakaian yang elok bagi lelaki dalam ajaran Islam adalah seperti pakaian yang tidak menonjolkan bentuk badan seseorang dan harus menutupi dari bahagian atas pusat hingga ke aras lutut. Etika pemakaian sut lelaki adalah seperti yang telah dinyatakan dalam garis panduan etika berpakaian dan penampilan bagi penjawat awam seperti berikut. Yang pertama, long suit sesuai dikenakan dengan 2 atau 3 helai sut yang mempunyai warna, corak dan bahan. Ia terdiri daripada warna gelap untuk kot dan seluar yang panjang serta menutup aras lutut. Kedua, etika untuk pemakaian kemeja bagi lelaki pula haruslah menggunakan tona warna yang tenang dan tidak menonjolkan mata. Untuk etika pakaian yang tidak dibenarkan pula, yang pertama, kepala. Lelaki adalah sama sekali tidak dibenarkan memakai topi ketika berada dalam majlis rasmi selain menggunakan anting-anting di telinga, hidung dan lidah. Selain itu, gaya rambut yang mengikuti gaya sama seperti skinhead juga tidak dibenarkan. Badan, pakaian yang nipis jarang adalah tidak dibenarkan. Baju t-shirt berkolor dan seluar jeans adalah tidak digalakkan juga. Dan
Para hadirin tidak dibenarkan menggunakan pakaian berwarna kuning dan putih secara sedondon bagi majlis rasmi seperti jamuan diraja sempena Hari Keputeraan Rasmi. Dan yang terakhir sekali daripada saya ialah rumusan. Konklusinya, etika pemakaian amatlah penting dalam menentukan imej seseorang, tidak kira ketika dalam pejabat ataupun semasa menghadiri majlis rasmi. Hal ini kerana cara berpakaian sederhana, kemas dan tidak keterlaluan dapat membantu dalam meningkatkan imej seseorang individu selain menjaga imej majlis rasmi dan selaras dengan budaya Malaysia. Itu saja daripada saya. Saya akan serahkan pembentangan yang seterusnya kepada ahli kumpulan saya yang lain. Assalamualaikum, saya Muhammad Safan Muhammad Daud 289320. Saya akan menerangkan hiasan dalam majlis rasmi. Hiasan dalam majlis rasmi atau menghadiri keramaian, gaya ini selalu menjadi pilihan kerana mahu tampak anggun dan sopan. Hiasan diri merupakan mesej pertama yang dipamerkan apabila bertemu dengan orang lain. Aksesori sesuai dipadankan antaranya anting-anting mutiara, berlian atau Swarovski, selendang sutera, clutch, kulit dan kasut bertumit bertutup warna gelap. Bagi tali pinggang haruslah dari jenis kulit, PVC, kain atau besi yang sesuai dan tidak bercorak yang terlalu menonjol. Bagi selendang dan skarf dipakai dengan pakaian formal atau kurang formal seperti di majlis rasmi dengan cara disangkut di bahu. Selain itu, sekiranya memakai baju kurung atau kebaya labuh, wajib berselendang. Selendang dipakai walaupun telah memakai tudung. Namun, bagi majlis keagamaan dan dalam menziarahi kematian, selendang harus ditutupi seluruh kepala. Elakkan memakai selendang berwarna larangan iaitu kuning atau putih, warna kesedihan. Tidak boleh sedondon dengan warna tudung. Untuk beg tangan haruslah sesuai mengikut keadaan seperti kegunaan harian di pejabat, kegunaan pelbagai, kegunaan majlis rasmi. Selain daripada itu, jamuan di siang hari seeloknya memakai beg tangan yang bertali panjang berukuran 12 ke 15 inci dan bersaiz sederhana ataupun kecil. Jamuan makan malam, saiz beg tangan yang seeloknya ialah bersaiz 8 ke 10 inci. Lebih kecil dan pendek berbanding ketika menghadiri majlis rasmi di siang hari. Bagi lain-lain hiasan, bagi lelaki, cincin pakai di jari tangan kanan, jam tangan pakai di tangan kiri serta pen diletakkan di dalam poket blazer anda. Bagi wanita, cincin di jari tangan kiri bagi yang sudah berkahwin, jam tangan belah kiri, gelang tangan serta bas tudung maksimum 2 sahaja. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya 289090 Muhammad Ainuddin bin Muhammad akan menerangkan kesesuaian pakaian lelaki dan wanita dalam majlis rasmi berkenaan minyak wangi. Minyak wangi adalah haruman badan yang mula digunakan sejak zaman dahulu. Ia diperbuat daripada campuran parti bahan dan pelarut yang menghasilkan bau yang wangi. Ribuan haruman yang berbeza kepekatan bergantung kepada campuran etanol dan air. Tinggi etanol lebih wangi dan tahan lama. Lebihan air kurang wangi dan mudah hilang harumannya. Terdapat 5 istilah minyak wangi yang membawa maksud tersendiri. 1. Perfume. 2. EUD perfume, EDP. 3. EUD toilet, EDT. 4. EUD colony, EDC. Nombor 5. EUD Friche, EDF. Tip mengekalkan haruman minyak wangi, jangan disimpan di tempat lembap dan bersuhu panas. Simpan minyak wangi di dalam kotak. Pastikan tutup minyak wangi dengan kemas. Beli minyak wangi dalam botol yang kecil. Sekian. Terdapat 3 jenis minyak wangi yang boleh digunakan
digunakan untuk memberikan bauan yang menyenangkan dan juga harum sekaligus memberikan tanggapan yang baik kepada masyarakat sekeliling. Yang pertama adalah parfum. Kandungan bahan pewangi ini yang mengandungi 20% hingga 30% kandungan dan merupakan paling tinggi dalam kategorinya, dan juga dapat memberikan baunya yang tahan lama dan juga bertahan selama 10 jam hingga lebih. Penggunaan minyak wangi ini amat sesuai digunakan untuk majlis rasmi dengan penggunaan minyak wangi yang sedikit kerana bauannya terlalu kuat dan memeningkan, tetapi ia menjadi minyak wangi pilihan kerana sifatnya yang kekal tahan lama. Jenis yang kedua ialah EOD parfum ataupun EDP. Kandungan bahan minyak wangi ini merupakan campuran air di antara 10% hingga ke 20% dan sedikit rendah berbanding parfum. Harganya jauh lebih murah di pasaran dan ketahanan baunya juga kurang, dan tetapi amat sesuai digunakan bagi semua majlis dengan penggunaan yang kerap. Dan jenis minyak wangi yang ketiga dan juga terakhir iaitu ialah EOD toilet ataupun EDT, mempunyai kandungan kepekatan di antara 4% hingga 15%. Jenis ini lebih sesuai digunakan bagi lelaki kerana mempunyai bauan yang ringan dan jumlah kandungan alkohol yang sebati dengan minyak wangi tersebut. Walau bagaimanapun, jenis wangian ini tidak mempunyai ketahanan yang lama dan perlu disembur ataupun disembur dengan lebih kerap kerana untuk kekalkan wangiannya. Etika pemilihan pemakaian minyak wangi bagi sesuatu majlis formal atau tidak formal adalah penting dalam memastikan ianya adalah bersesuaian dengan majlis yang dihadiri. Sifat minyak wangi yang mempunyai tindak balas kimia yang berbeza-beza di badan manusia, dan ianya juga boleh mengubah bauan sekiranya terkena cahaya matahari. Oleh itu, penjagaan penggunaan minyak wangi amatlah penting bagi mengekalkan wangian yang kemasan lama di samping menjaga imej perwatakan dan penampilan diri. Kesihatan, kekemasan dan kebersihan. Dalam satu majlis rasmi, aspek kesihatan, kekemasan dan kebersihan adalah penting dan harus dipatuhi oleh hadirin. Ia adalah protokol atau prosedur yang telah ditetapkan dan harus dipatuhi dalam menjayakan majlis tersebut. Yang terdapat juga seperti dalam kitab Al-Quran, Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 101 yang artinya, sebagaimana kami menyempurnakan iman kami kepadamu, kami telah mengutus kepadamu Rasul di antara kamu yang membacakan ayat-ayat kami kepada kamu dan mensucikan kamu dan mengajarkan kepada kita Al-Hikmah serta mengajarkan kepada kamu apa yang perlu kamu ketahui. Yang maksud kita sebagai umat Islam harus menyucikan diri dan menjaga kebersihan, kesihatan dan kekemasan diri dalam meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT. Kesihatan, kekemasan dan kebersihan. Di dalam ketiga aspek ini, ia adalah merujuk kepada aras bahagian kepala dan muka, bahagian badan dan tangan serta bahagian punggung dan kaki. Aras bahagian kepala dan muka, potongan rambut perlu kemas dan rapi. Contohnya kemasan di antara rambut dan dahi serta belakang kepala, di sisi rambut, paras kedua-dua telinga, yang merujuk kepada keadaan rambut yang perlu kemas dan rapi. Contohnya bahagian rambut perlu sesuai agar kelihatan kemas seperti di sisi belakang dan bahagian kepala. Kedua, misai dan janggut haruslah rapi dan tidak berserabai. Ia adalah bulu di antara hidung dan mulut perlu dirapikan. Sebarang bulu di rongga hidung atau telinga haruslah bersih dan dikemaskan. Gigi hendaklah sentiasa bersih, putih dan mulut tidak berbau ketika berinteraksi dengan para hadirin dalam majlis tersebut. Punggung dan kaki. Seluar yang dipakai adalah warna gelap dan tidak luntur warnanya, serta tiada kerosakan pada seluar tersebut seperti koyak dan sebagainya. Kain yang dipakai pada kaum wanita adalah mengikut kesesuaian dan tidak menjolok mata, rapi dan kemas. Keadaan seluar haruslah hitam dan tidak berwarna terang. Stoking yang dipakai haruslah berwarna gelap, iaitu hitam. Ia haruslah paras melebihi buku lali ataupun coklat terang bagi wanita. Kasut perlu berkilat dan hitam bagi lelaki dan bersih bagi wanita. Keadaan kasut adalah tidak rosak di tapak dan koyak di sekitar kasut. Punggung dan kaki.
Seluar yang dipakai adalah warna gelap dan tidak luntur warnanya serta tiada kerosakan pada seluar tersebut seperti koyak dan sebagainya. Kain yang dipakai pada kaum wanita adalah mengikut kesesuaian dan tidak menjolok mata, rapi dan kemas. Keadaan seluar haruslah hitam dan tidak berwarna terang. Stoking yang dipakai haruslah berwarna gelap iaitu hitam. Ia haruslah paras melebihi buku lali ataupun coklat terang bagi wanita. Kasut perlu berkilat dan hitam bagi lelaki dan bersih bagi wanita. Keadaan kasut adalah tidak rosak di tapak dan koyak di sekitar kasut.